Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dalam kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hormati Tuan Pengurusi, Tuan Razak, Tuan Imam, ahli Tuan Surau, tuan-tuan pecinta ilmu, ibu-ibu, bapa-bapa yang mati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita hadir bersama dalam majlis ataupun dalam solat maghrib tadi berjemaah dan isyak insya-Allah. Dan seterusnya majlis kita majlis dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, majlis ilmu pada malam ini insya-Allah. Jadi malam ini kita akan sambung lagi muka surat 93 ya. 93 berkaitan dengan rukun solat dan rukun solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tahsin solat ni jika yang kita telah buat betul teruskanlah, dan jika ada kesalahan kita perbaiki kan solat kita insya-Allah. Rukun solat dan kita ambil pertama balik, iaitu sebagaimana kita ulang dulu, dia rukun sembahyang ni ada 3 komponen, iaitu qauli, fi'li dan qalbi kan. 3 yang besar itu asalnya. Qauli iaitu penyebutan, sebutan kita sebanyak 5 rukun ada. Fi'li ada 6 rukun. Kemudian qalbi ada 1 rukun. Ya. Jadi keseluruhannya 12. Satu lagi ialah tertib. Jadi 13 kan. Jadi berkaitan dengan niat dalam hati, rukun solat dalam ada 13. Pertama niat dalam hati. Sudah pasti kita nak sembahyang ini kita kena niatlah ya. Dalam di segi bahasa dia kata niat segi bahasa ialah maksud kehendak, al-qasdu, qasad kita. Apa yang kita nak, qasad di hati kita lah, di segi bahasa. Di segi syarak ialah berkehendak untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Apa sajalah ya amalan kita hendaklah buat serta dengan niat. Sahaja innamal a'malu binniat. Sahaja aku buat suatu perkara, amalan itu hendaklah dengan niat. Jadi segala amalan kita ini nak capai dia ibadat ataupun adat, bezanya ialah niat. Adat, ibadat. Mandi adat. Dan dia niat kerana Allah, ibadat. Situ je beza dia. Niat, buang najis itu adat. Tapi kerana Allah ini ibadat. Beza ya. Kerana ada niat situ, maka kita sudah pun berada di peringkat yang betul lah ibadat kan. Jadi kita kena ada dalam segala amalan kita, bukan sembahyang saja, amalan-amalan lain kita kena sertai dengan niat. Ataupun kita tanam pokok pun kena niat. Ataupun kita bekerja pegawai pun kena niat. Semua amalan kita ini tertakluk kepada niat ya, insya-Allah.
Persyaratan niat adalah berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Bayyinah 98 ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan mereka supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Itu maksudnya, berniat kerana Allah SWT. Lagi tetap teguh di atas tauhid, iman kepada Allah SWT, ikhlas berserta dengan iman. Supaya mereka mendirikan sembahyang. Antara lagi kita kena solat, memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Ini ada perkara lah. Satu, niat dengan ikhlas. Jika kita dalam golongan orang yang betul dalam ibadah, sebahagian daripada Islam. Pertama, niat dengan ikhlas. Yang kedua, dirikan solat. Solat yang kita hari-hari ni, alhamdulillah. Yang ketiga, keluarkan zakat. Tiga asas di sini yang besar lah, kan? Kemudian itulah agama yang betul, yang benar. Lafaz yang disebut oleh mulut itu hendaklah dipanggil sebagai niat. Niat ialah lintasan. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil niat. Niat adalah lintasan hati tentang apa yang diniatkan, apa yang kita nak. Maksudnya ialah kalau sebut saja usolli fardal maghrib salat rakaatan adaan makmuman lillahi ta'ala, itu lafaz. Itu belum niat lagi. Itu sunat. Sunat itu kategori sunat. Yang lafaz yang niat sebenarnya ketika kita Allah bar. Situ yang dikategorikan niat. Di sebelum selepas bar tidak panggil niat. Itu melepasi. Sebelum selepas bar ra tu, itu bukan niat dah, keluar daripada situ dah. Jadi sudah pasti kadang-kadang sebab tu kita tengok orang tu panjang Allahu Akbar, panjang kan? Ada, tapi tak salah kalau Allah. Tapi kalau Allah salah yang tu. Allahu Akbar salah juga. Jadi kita kena betul sebutan sebagaimana nanti kita bincangkan. Niat berlaku semasa seorang mengangkat takbiratul ihram. Sebutannya iaitu tatkala ia mengatakan Allahu Akbar. Sebab Allah itu dia melebihi, boleh 2 harakat. Kan? 2 harakat. Kadang-kadang lebih pun tidak masalah. Tapi tu tak ada 2 harakat dia. Memang 1 harakat aja. Allahu Akbar. Jadi bar pun tak boleh 2 harakat juga. 1 harakat lah. Allah saja yang panjang sikit. Allahu Akbar. Kan? Bar salah. Niat subuh dia kata, niat subuh usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Atau usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi subhanahu wa ta'ala. Saja sembahyang subuh 2 rakaat tunai. Satu lagi qada. Kan, qada tunai qada yang ni tunai kerana Allah Taala. Sahaja aku solat subuh, sahaja aku solat fardu subuh. Fardu tu penting. Sahaja aku sembahyang wajib, fardu wajib ada, subuh wajib ada. 3 perkara ni wajib ada semasa kita niat. Rakaatain ni tak apa, adaan tak apa, Allah Ta'ala tak apa. Tapi 3 perkara sahaja aku sembahyang, fardu, subuh, sahaja aku sembahyang, sunat sebelum maghrib, itu sunat. Kena ada situ tu. 3 tu mesti lengkap kan. Yang lain tu lagi cantik. Sempat yang lain bagus. Tapi asasnya usalli, fardu, sunat, fardu, sunat, qada, qada belakang ni. Sahaja supaya fardu zuhur 4 rakaat qadaan lillahi ta'ala. Ada qada, ada adaan.
Itu yang penting tiga tu, yang penting tiga. Usolli satu, fardu dua, maghrib tiga. Tiga tu ada, nanti saya baca ada dalam kitab satu lagi kan. Yang kedua, zuhur usolli fardhu zuhri. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Sahaja aku sembahyang fardhu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Taala. Sahaja aku sembahyang fardhu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Ini antara ungkapan ataupun ayat-ayat yang digunakan pakai dalam kita niat. Jadi saya baca sini, perkara-perkara yang wajib diniatkan ketika dalam hati ya. Nah, niat apa perlu dia ada niat ketika niat ni? Daripada bar. Jika sembahyang yang hendak dikerjakan itu sembahyang fardu, contoh fardu zuhur misalnya, dia kata, maka semasa berniat dalam hati wajib mengingat 3 perkara. 3 perkara ni wajib. Kan? Baru dia betul mengikut niat lah. Pertama, mengerjakan sembahyang dengan mengingat sahaja aku sembahyang, sahaja aku solat. Ada situ. Tapi panjang bahasa Melayu kan. Sahaja aku solat. Bahasa Arab usolli. Satu je. Usolli satu perkataan tu dah rangkum 2 situ lah. Sahaja Melayu. Sahaja aku mengerja sembahyang. 4 kalimah situ kan. Tapi yang penting ada situ, dinamakan qasad. Usolli, sahaja aku sembahyang, satu, wajib ada. Kedua, mengingat bahawa sembahyang dikerjakan ialah sembahyang fardu. Fardu ke, sunat ke, mesti ada situ. Ini tu'radu namanya. Jadi maksudnya kena ada fardu. Sahaja aku sembahyang fardu. Ada kan? Ketiga, mengingat bahawa sembahyang fardu yang dikerjakan itu ialah fardu apa? Zuhur. Ini ta'yin, tentukan sembahyang apa. 3 perkara ni kata, kesimpulan niat ketiga-tiganya sahaja aku sembahyang fardu zuhur hendaklah diingat atau dihadirkan dalam hati semasa melafazkan Allahu Akbar. Mana ketika itulah tempoh tu 3 ni wajib ada. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Mesti ada situ. Jelasnya niat itu hendaklah terlintas dalam hati. Ingat apa yang tadi? Dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan terdahulu daripada alif. Jangan sebelum pada Allah. Allah tu dah mula sahaja sebelum tak. Allah dah mula ingat dah. Sampai kepada, dan jangan pula terkemudian daripada ra akbar. Jangan lepas dia duduk sepadannya a dengan bar. Situ ra belakang, alif dengan ra. Itu sepadan tempoh waktu yang kita ingat dalam sembahyang kita terlintas hati. Ya. Namanya yakni menyertakan niat betul-betul dalam takbiratul ihram. Itu namanya niat dia mesti ada 3 ya. Sahaja aku sembahyang fardu apa-apa. Sahaja aku sembahyang sunat apa-apa. Jadi 3 tu mesti kita ada dalam niat kita. Adapun yang lain tidak menjadi perkara wajib lah. Tapi yang kita niat ni biasa ni. Kalau boleh yang semua ni. Niat yang kita usolli fardhu maghrib, salat rakaatin, adaan makmum ni tak ada. Kalau buat semua, itu mengikut buku ni lagi bagus. Tapi kalau tak sempat masa, tak sempat ni, 3 tu wajib dalam niat kita tersebut ya. Ini dalam kitab apa ni? Kitab Mastikah Hadis kan. Okey, kemudian yang kedua takbiratul ihram. Ni takbir lah. Begitulah seterusnya niat untuk solat-solat lain mengikut rakaat yang tertentu. Takbiratul ihram ialah lafaz Allahu Akbar yang merupakan salah satu daripada rukun solat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus solah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Maksudnya
kunci untuk sembahyang ini ialah ambil wuduk, bersuci dengan berwuduk. Tak ada wuduk, tayamum. Bersucilah maksudnya, sama ada ambil sembahyang, tak ada air sembahyang, tak ada air, dengan bertayamum. Wa tahrimuha, untuk mengharamkan apa-apa kelakuan, tak boleh buat apa-apa lagi hanya kepada Allah, dengan bila mulanya? Mula dengan at-takbir, Allahu akbar. Jadi tak boleh makan minum lagi dah. Ya, tak boleh makan minum dah. Dah tutup dah segala gerak, segala perbuatan kita. Nak kata apa tak boleh dah ketika kita solat. Mula dengan Allah dah mula sembahyang dah, ya. Wa tahliluha at-taslim, dan menghalalkan kita untuk kita buat apa-apa lepas pada itu ialah dengan assalamu alaikum. Tu dah habis yang tu, tak apalah. Nak bercakap ke, nak apa, tak nak berdoa ke apa, tak ada hal dah. Kan? Itu maknanya pintu atau kunci kepada sembahyang ini kena bersuci, sama ada berwuduk ataupun mandi wajib apa semualah, ataupun tayamum. Dan mengharamkan, pengharaman daripada perkara yang harus seperti makan dan minum ialah ucapan takbir, Allahu akbar. Dan penghalalannya melakukan perkara yang harus seperti makan dan minum ialah ucapan salam, assalamu alaikum. Itu kan riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi. Syarat-syarat takbiratul ihram. Ketika melafazkan takbiratul ihram, hendaklah dalam keadaan yang tetap berdiri. Bukannya ketika baru hendak berdiri menunaikan solat. Nak takbir itu syaratnya kita pacak kaki dulu. Kadang-kadang kita nak kejar kan, imam duk baca qul huwallahu ahad, ada lagi 2-3 ayat, nak kejar berlari, tak sempat betul kan, kita berteras. Dia tak boleh. Dia kata dia kena kaki kita pacak elok-elok baru kita takbir. Ya kan, yalah kita nak kejar rakaat lah, nak kejar rakaat. Jadi kita kena ambil pandu juga, semasa nak takbir itu kena duduk kaki kita itu betul-betul pacak dua kaki itu, baru kita Allahu akbar kan. Tak boleh duduk tak sempat Allahu akbar dah takbir tentu arah kan. Tak sampai peringkat kehendak lah takbir, berdiri lagi Allahu akbar. Tak sampai tadi tu. 3 wajib tu dah tak lepas pun. Yang lain-lain lagi tak lepas. Jadi kita kena walaupun terlepas satu rakaat apa tak apalah, yang penting kita puas hati Allahu akbar, Allah sampai betul-betul kan. Yang kedua, menghadap kiblat. Sahlah kalau sembahyang ini syaratnya kena hadap kiblat. Ketika mana? Ketika melafazkan niat tadi, ataupun menyebut Allahu akbar tadi tu. Tak boleh kita duk main tentu arah Allahu akbar, Allahu akbar, tak boleh. Dia dah luruskan badan kaki terus dengan muka tawah hati kita. Muka tak ada masalah, muka ni tak ada masalah, hati dada ni yang penting. Muka ni kalau kata Allahu akbar tak ada masalah, tapi hati ni dada tak boleh. Kalau muka sana ada dia tak boleh, Allahu akbar tak boleh. Sebab yang penting dada tu yang ambil berat pada dada. Kepala ni tak ada masalah. Yang ketiga, dilafazkan dalam bahasa Arab. Ini kita kena, inilah Allah, tapi kita boleh belaka dah ni, Allahu akbar ya. Jika tidak mampu mempelajarinya, hendaklah dilafazkan dalam bahasa yang mempunyai makna yang sama. Contohlah orang baru masuk Islam kan, dia masuk Islam tapi tak boleh sebut lidah keras. Tapi kalau dia bersebut juga Allahu akbar, boleh, tak ada masalah. Walaupun dalam tempoh awal lah. Tapi kalau tempoh akhir-akhir lama masuk Islam dah 3-4 tahun dah main Allahu akbar, mana tak boleh lah kan. Dia kena betul lah sebab banyak tahun dah. Tapi kalau bulan pertama, bulan kedua, katalah 6 bulan lah tempoh baru masuk, itu boleh lah kan, boleh dimaafkan lagi. Tapi kalau bertahun payah juga, kecuali dia memang lidah keras. Walaupun orang Melayu ada lidah keras kan, tak boleh sebut Allahu akbar, lidah keras Allahu akbar. Kalau India Allahu akbar kan, tak boleh. Tapi tak tepat lah. Tapi itu yang lidah dia boleh. Kita teruslah, kita raikan yang dia sebenarnya dalam suasana dia, begitu hidup dia. Tapi kalau mari ustaz duk mengajar Allahu akbar, dia Allahu akbar, salah.
Dia dah belajar tu. Ustaz dah ajar dah. Allahu Akbar. Dia boleh. Tapi masa semayang, Allahu Akbar. Salah. Sebab dia telah belajar. Tak boleh sampai peringkat dah belajar, tapi tak amalan juga. Salah lah. Dia kira kena. Tapi sebab tu dia kata dilafazkan dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu lah yang bahasa yang penting bagi orang Islam lah kan. Wajib belajar. Bahasa Arab ni bukan bahasa agama saja kan. Bahasa Arab ni bahasa semua orang boleh pakai. Sebab tu anak-anak kita yang belajar bahasa Arab, pilihan bahasa Arab tu penting. Tapi ada anak-anak kita ni tak nak bahasa Arab, dia nak ambil bahasa Jerman, Perancis boleh, ada masalah. Tapi jangan lupa Quran tak boleh baca pula. Bahasa Jerman tu baca memang laju, bahasa Cina boleh baca laju. Tapi suruh baca Quran tu parah, tak boleh baca. Itu pun satu isu juga tu. Jadi kita ambil utama yang wajib dulu, cari yang wajib dulu. Tapi macam ni lah anak-anak kita UPKK yang duk belajar bawah tu, UPKK Ustaz Eri tu, tu biar dia bagi fokus betul-betul ajar, hantar, biar dia belajar bahasa Arab kan. Jika tidak mampu mempelajarinya, hendaklah dilafazkan dalam bahasa yang mempunyai makna yang sama dengan takbiratul ihram. Allah Maha Besar. Tapi kalau bahasa Melayu mudah kata tu. Tak payah Allah gedang dengan Allah Akbar sama je kan. Dia boleh sebutlah rasa orang Melayu ni. Cuma orang Cina atau lidah dia keras sikit. Ataupun India tadi lidah dia, atau bahasa asing lah yang jarang jumpa dengan bahasa Arab ni mungkin payah sebutan. Tetapi seorang itu tetap wajib belajar melafazkannya dalam bahasa Arab. Kena belajar, wajib. Macam mana pun kena belajar. Ya, tak boleh sebab aku ni bangsa Islam. Aku ni bercakap ucapan cantik tapi masa nak sembahyang Arab langsung tak boleh. Tu tak boleh lah. Berucap ni memang laju sedap bahasa Melayu kan. Tapi nak sebut Arab tak boleh. Itu payahlah tu. Tak boleh pakai lah tu. Jadi kena sebut betul-betul kan. Ketiga, mendengar ke semua huruf yang dilafazkan. Allah Akbar. Allah. Jangan laju kuat sangat. Ganggu orang jangan juga. Allahu Akbar. Tak boleh kalau kita makmum lah. Kalau kita imam tak apa. Imam boleh. Allahu Akbar. Guna mic lagi boleh, tak ada masalah. Tapi kalau seorang lagi, Bilal belakang. Bilal yang nak penyambung kan. Bilal boleh. Allahu Akbar. Bilal Allahu Akbar. Belakang Allahu Akbar jauh. Itu boleh. Tapi kalau biasa-biasa, makmum biasa, cukup didengari oleh telinga. Kalau berjemaah lah. Tapi kalau kat rumah seseorang, didengari telinga juga. Allahu Akbar. Tapi kalau nak istihar ke orang, payahlah. Suara dengar sembahyang. Allahu Akbar. Tak boleh lah kan. Tapi sembahyang dia itu nak kata sah tak sah tu tahulah. Tapi boleh. Yang penting didengari oleh telinga. Ya. Kemudian yang kelima, ketika melafazkan takbiratul ihram, perlulah disertai dengan niat solat tadi. Tadilah takbir Allahu Akbar. Allah. Tapi saya memang panjang, tak boleh pendek, tak boleh. Sebab nak kejar yang tadi tu. 3 tadi wajib, lepas tu ada 2 rakaat adaan makmum Allah Taala, jadi agak panjang sikit. Allah. Tapi dia tak lari. Tak lari makna lah. Tak lari makna. Jangan atau tak lari makna. Bar lari makna. Tapi Allahu Akbar tak lari makna. Ya? Seterusnya dia kata was-was dalam takbiratul ihram. Ini kita yalah saya dia gitu untuk kalau macam seorang tu dia nak kerjakan rakaat tu. Jalan tu dia niat tapi masa dia tegak tu dia Allah. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena mana boleh pakai niat lagi berjalan tu. Lafaz lah, lafaz bukan niat lagi. Belum niat pakai niat lagi. Tapi dia macam ni. Kalau katakan dia ambil langkah tu, duduk belakang tu, masuk je pintu, dia takbir. Imam walam yakullahu, dia berdiri pacak belakang. Allah, belakang contoh kan. Dia boleh sana, dana boleh. Sebab dia bukan lari sini kufuan ahad dah. Imam nak pergi sana dah. Jadi dia ambil pintu dah takbir. Kemudian dia melangkah dua boleh langkah dua lah, jangan 3. 2 langkah. 1 2. Mana 2 langkah je lah. Kalau 1 2 3 dia 3 langkah. Melepasi 3 gerakan. Yang penting dia kena pacak kaki ya. Pacak kaki. Kalau kaki dah sana pacak sana, 2 tu naik 2. Boleh. Masjid yang luas.
Tangan baju luar, belakang tu nak bagi ke soft dia dua soft lah ke depan. Nak kebak, lepas tu habis assalamualaikum mau duduk tengah lagi. Tak tahu dah. Jadi itulah masing-masing lah ya, masing-masing. Tapi makna kalau nak dia mesti kaki pacak. Duduk makna macam naik kapal terbang lah. Kapal terbang dia naik kan, walaupun enjin bergerak kan. Sampai nak naik tu dia landing betul-betul. Duduk wow kan. Abang vum kan. Itu tapak tu lah. Maksud tapi mula pergi tu dia bawa duduk pacak tempat garisan dia tu. Situ garisan tu mana kita tu. Lepas tu baru dia enjin kuat tu baru takbir dia tu. Kalau naik kapal terbang lah. Pengalaman kapal terbang. Boleh contoh macam tu lah kan. Waswas dalam takbiratul ihram. Waswas dalam takbiratul ihram merupakan permainan syaitan. Ini memang dalam bab lain syaitan tak mari bab semayang ni mari terus. Tak kira lah siapa-siapa pun. Itu satu hal besar kita. Kemudian satu lagi, mari satu yang hilang lupa tu mai ingat balik. Itu pun satu hal juga. Tu kan. Tapi ni permainan. Kita nak urus macam mana tentang waswas ni, kita sendirilah buat. Dia macam-macam buat. Waswas dalam takbiratul ihram merupakan permainan syaitan. Orang yang terkena penyakit khususnya waswas ni disunatkan membaca la ilaha illallah sebelum melakukan takbiratul ihram, kerana syaitan akan menjauhkan diri apabila mendengar la ilaha. Ni contoh-contoh yang mungkin Nabi buat, yang ni Nabi ajarlah ketika sebelum sembahyang tu baca la ilaha illallah dulu, ataupun saya baca qul a'udzu birabbin nas lah, halau syaitan ni. Qul a'udzu birabbin nas pun ada juga cerita macam tu kan, boleh baca belaka. Yang penting ada mengelak daripada kacau syaitan. Setengah ulama berkata, setengah ulama mengatakan untuk menghilangkan waswas dalam solat, seseorang itu hendaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Ini memang ni sah lah. Jauhkan aku ya Allah daripada syaitan yang dirijam. Yang tu memang sah lah. Sebab kita setiap amalan kita ni, sebab khusus baca Quran pun disuruh kan. Disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim kan. Okey. Sebelum melakukan takbiratul ihram dan membaca doa berikut, ada lagi doa ni. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah khinzab. Ni Nabi cerita ni. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu daripada syaitan pembawa waswas yang bernama khinzab. Ini doa-doa yang, tapi nak baca yang ni lah, boleh kata tuan baca kan, kalau nak baca lah. Tapi kalau nak baca mudah, kita baca a'udzubillah lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illallah, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu Allahu akbar kan. Kita itu di antara cara lah kita doa supaya elak daripada gangguan syaitan kan. Menghilangkan waswas. Bacaan lain untuk menghilangkan waswas dan litasalisah hati yang tidak baik ialah setiap kali seorang itu didatangi waswas, hendaklah dia meletakkan, ini cara letak pula, letakkan tangan kanannya di atas dada dan di mana letaknya hati, dada, sambil membaca 7 kali Subhanal Malikil Quddus Al Khallaqil Fa'al, Subhanal Malikil Quddus Al Khallaqil Fa'al, Subhanal, berapa 7 kali. Maha suci Allah, Tuhan yang menguasai, Al-Malik, raja, Al-Quddus, bersih, suci, maha suci, Al-Khallaq, Tuhan pencipta yang tidak ada bandingannya, pencipta, Khallaq, Al-Fa'al, Tuhan maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Ini baca lagi 7 kali. Ini cara lah baca doa sebelum kita nak akad takbir. Kemudian diikuti dengan membaca firman lagi, firman Allah SWT, in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Maksudnya, jika dia kehendaki nescaya dibinasakannya kamu dengan sebab kekufuran kamu, dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baharu, dan Allah Maha perkasa
untuk melakukan sedemikian. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan waswah lah. Jika tuan-tuan nak hafal baca bolehlah ikut yang ni kan. Kalau boleh alhamdulillah lah ya. Tapi ialah berdasar kepada kemampuan masing-masing dia nak hafal. Tapi ini di antara pengajaran atau cara-cara yang diajar ya oleh sahabat, oleh para ulama untuk mengelak daripada gangguan syaitan kita ya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berdiri betul bagi orang yang berkuasa, orang yang berkemampuan lah berdiri kan. Orang yang berdiri tetapi condong ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri hingga tidak dinamakan sebagai berdiri, maka hukumnya tidak sah sembahyang. Jam tadi nak berdiri tapi goyang sana, goyang sini kan, ke hujung ke belakang tu. Ada kecuali ada yang golongan ada juga. Dia berdiri tak boleh macam tu kan. Itu lain. Tapi macam kita duduk macam tentera boleh, macam sembahyang bergoyang, tu tak boleh lah. Macam waktu sembahyang kita bergoyang, masuk kita tentera, raja datang tahan betul-betul, boleh tahan pula. Masa sembahyang bergoyang, tu tak boleh kan. Dia kata tak boleh, tak jadi. Hukumnya maknanya sembahyang kita tidak sah. Dia melampau lah, maknanya goyang ni melampau sangat lah, melampau. Tapi duduk biar tegak lah macam tentera lah, macam polis ataupun kita kawat tu, macam kawat kan. Sekiranya uzur, boleh solat dalam keadaan doa. Ni dalam suasana kalau kita tak sihat, macam duduk atas kursi kan, baring mengiring sebelah kanan atau kiri, menelentang atau sekadar yang ia boleh melakukannya. Tak boleh melentang, tak boleh apa dah, masuk dalam apa punya terowong hospital tu, tak boleh buat apa dah, sangkut habis dah. Gunalah isyarat mata. Semayanglah ketika tersebut dalam isyarat mata kan? Sebab tak boleh apa, tak boleh nak kepala, tak boleh dah kalau kita sedar ya. Itu maksudnya kalau tak boleh berdiri, kita boleh buat bentuk mana yang memudahkan kita ya. Jangan berhenti semayang dalam waktunya. Itu sahaja. Kena pastikan semayang itu dalam waktu yang telah ditetapkan. Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh semayang itu bagi orang Islam ini dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan kan? Antara keuzuran yang membolehkan seorang itu bersolat tanpa berdiri. Ada juga tempat-tempat yang dibolehkan kita duduk, tak berdiri pun ada. Tapi kalau kita sihat, untuk solat fardu wajib berdiri. Solat fardu. Ada pun solat sunat boleh duduk. Sunat. Walaupun kita sihat, kita jadi tentera, pacak kan, kita ada masalah. Kalau kita sembahyang berduduk, itu untuk sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu wajib berdiri bagi yang berkemampuan ya. Antara keuzuran yang membolehkan seorang itu bersolat tanpa berdiri. Pertama, seorang yang takut akan pening kepalanya yang boleh mengganggu kekhusyukan solat. Pening, kalau dia berdiri memang pening. Manakah dia boleh duduk. Nak duduk betul mana? Duduk ni dua perkara lah. Setengah kata duduk secara atas kursi atau berduduk bersela bawah. Itu duduk jugalah. Tapi dulu tak ada duduk atas kursi, dulu tidak orang istihar dulu. Orang kata duduk bawah terus. Sekarang ni baru duduk atas kursi, dimaklumkan duduk itu duduk di atas kursi dan duduk di bawah lantai. Ya. Tak boleh kalau dia berdiri memang rebah. Boleh duduk, dia bolehkan duduk, dia semayang fardu. Seseorang yang takut sampannya akan tenggelam jika dia bersolat berdiri di atas sampan. Contoh orang sampan kecil kan. Kalau bot besar tak ada masalah. Sampan kecil cukup aja. Waktu nak habis ni, kayu perahu tengah laut. Contohlah sungai ni boleh berhenti tengah laut. Jarak sini ke laut ada lagi, dengan pantai tu ada lagi setengah jam. Waktu nak habis 15 minit. Di situ dia boleh duduk di atas sampan. Yang ketiga, seorang yang mengidap penyakit salasal bul, penyakit kencing tidak lawas. Di mana jika dia bersembahyang berdiri, air kencingnya akan mengalir. Contoh ialah dia ni kalau penyakit dia penyakit salasal bul ni buang kencing, buang air kencing
Jadi kalau contoh, kalau dia berdiri memang keluarlah kencing. Tapi kalau dia duduk, okey. Maka dia boleh duduk. Ikut tadilah suasana peribadi kan. Keempat, seorang yang diberitahu oleh doktor yang boleh dipercayai bahawa tanpa solat berdiri penyakitnya akan cepat sembuh. Doktor yang boleh percayalah, khususnya doktor Islam. Ataupun doktor bukan Islam yang kita percaya dia. Yakin doktor ni bukan jenis cakap cuba. Tengok Islam ni kita bagi maklumat salah. Contohlah, telah dimaklum bahawa doktor ni kan, kalau nampak Islam dia cuba bagi maklumat yang salah, jadi kita tak boleh pakai maklumat dia. Tapi kalau doktor ni memang dia tahu, dia kita pergi dulu pun memang dia cakap betul, mengikut pengajian dia, mengikut apa pengalaman dia, maka kita boleh ikut cara yang betul ya, boleh duduk. Yang kelima, seorang yang jika dia bersembahyang berdiri akan diketahui kedudukannya oleh musuh dalam peperangan. Ini dalam peperangan lah. Kalau dia berdiri, kawan nampak lah, musuh nampak, maka ditembak lah. Jadi nak selamat, dia duduk sembahyang sambil duduk untuk solat. Boleh kan dalam suasana begitu. Maka orang yang tersebut di atas diharuskan meninggalkan perbuatan berdiri dalam sembahyang disebabkan keuzuran-keuzuran tersebut. Tadilah ada 5 tadi. Dan tidak perlu mereka mengulangi sembahyang apabila keuzuran mereka sudah hilang. Jadi kelima-lima ni tak perlu diulang lagi sembahyang, sebab dia sembahyang sempurna. Walaupun rukun berdiri itu merupakan rukun dia tak buat, kan? Boleh, sebab ada sebab-sebab tertentu tadi. Kecuali dia kata bagi orang dalam peperangan, kerana perkara sedemikian jarang berlaku. Kalau perangan, dia kena sembahyang balik semula. Sembahyang waktu tadilah yang dia sembahyang tu dia kena ulang balik, kan? Dia tak boleh. Maknanya kalau ikut sini maksudnya dalam suasana jarang-jarang berlaku lah, jarang-jarang berlaku kan. Jadi kelima-lima tadi kan, dia boleh sembahyang, tetapi yang kelima ni masa peperangan ini dia kena qada balik, dia kena buat balik, ulang balik sembahyang dia. Cuma tadi dia sembahyang sambil duduk itu dia menghormati waktu, dia takut yalah habis waktu dia sembahyang dulu kan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bi bawasir fasa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anis salah faqala shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Dulu aku pernah terkena penyakit buasir, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai solat, lalu baginda bersabda, bersolatlah berdiri. Mula-mula Nabi kata berdiri. Jika engkau tidak mampu berdiri, maka bersolatlah duduk. Jika engkau tidak mampu, maka hendaklah solat di atas lambung mengiring. Ya. Rawah daripada Imam Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi makna cara sembahyang itu ada kepelbagaian mengikut semasa. Mengikut semasa ya. Orang yang mampu untuk berdiri, kita macam kita normal ni, orang biasa ni, tetapi tidak mampu untuk melakukan rokok dan sujud, satu hal pula. Berdiri boleh, rokok sujud tak boleh. Contoh orang duduk dalam lubang, lubang ngam-ngam badan dia, cukup badan, atau dalam penjara, dia nak rokok tak boleh, cukup. Alah jahat apa ni orang, dia tak boleh buat apa, macam tu je boleh buat. Dan tutup contohlah orang Ikhwan Muslimin kan di Mesir macam tu. Dia didera sampai duduk lubang lapor semua tu, tak boleh buat apa, tak boleh bebas. Ancaman ni kumpulan ni lah Mesir tu dia buat. Orang Ikhwan terlampau di ni kan. Jadi dia ikut kemampuan tadi lah. Kalau berdiri, berdirilah. Cuma bab lain dia kata, contoh dia kata tidak mampu untuk melakukan rokok, sujud tak boleh, dia berdiri je, maka dia tetap diwajibkan untuk berdiri. Kalau dia mampu berdiri, mana rukun berdiri itu rukun wajib, maka dia berdiri saja. Yang rukun rokok itu lain cerita. Kerana tak boleh buat, dia hanya angguk kepala sikit. Rokok, iktidal, sujud macam tu. Dia guna isyarat pula. Mengikut kemampuan semasa dia duduk tu. Apabila rokok dan sujud, maka hendaklah dia membongkokkan badannya sekadar dia mampu saja.
Nak kepala pun boleh, sikit kepala badan dia pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita membezakan di antara rukun-rukun yang lain. Ada perbezaan ya. Jika dia tidak mampu untuk membongkokkan badan dia, tak boleh ikut badan, maka adalah dia mengisyaratkannya dengan menggunakan leher. Langsung kepala memang cukup-cukup lah, cukup-cukup badan macam tu saja, maka tak boleh nak badan tak boleh, maka sekadar baru ikut kepala, ni je lah, cukup badan saja, mengikut keluasan badan tersebut. Jika tidak mampu untuk membongkokkan badannya, maka hendaklah dia mengisyaratkannya dengan menggunakan leher dan kepala. Jika dia tidak mampu juga, hendaklah dia mengisyaratkan dengan menggunakan kelopak mata. Tak boleh dah, tak boleh buat apa dah, memang sah diikat betul-betul, maka gunalah isyarat mata, macam dia tidur lah, macam dia menelentang tu. Dalam suasana dalam tu tak ada kiblat dah, terus aja semayang. Semayang tak ada, terus je lah semayang suasana yang tak ada belaka dah tu, kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab yang penting dia ingat waktu ni, ada waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isyak, dia ikut waktu dalam suasana darurat, kan? Kita itu sikit sebanyak ya berkaitan dengan 2 rukun. Tapi kalau tengok sini, 3 rukun pertama ni, niat, takbiratul ihram, berdiri. Kalau ikut susunan dia, berdiri dulu, berdiri, pacak Allah yang kedua, niat yang ketiga. Kalau ikut susunan dia lah. Tapi ni dia datang niat dulu, niat, takbir, berdiri. Tapi sebab tu tadi dia pacak kaki tu, niat itu pertama, takbir yang kedua, niat yang ketiga dalam takbir tersebut, ya. Itu untuk rukun, 3 rukun yang pertama, kan? Ada soalan tuan-tuan? Ada, insya-Allah lah. Haji Mahmud ada tak? Tanya Haji Mahmud. Kalau Haji Mahmud tanya, alhamdulillah lah. Haji Mahmud lain. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang saya, wallahu a'lam bissawab, kan. Okey, untuk makluman lah dalam ambil peluang macam ni, kan. Alhamdulillah tuan-tuan, untuk makluman, kelas pengajian Al-Quran, kan, target kita baru ni hampir 120 orang kelas, kan. Ni musim kedua, dan kita target dalam program akademik Quran ini, tuan-tuan, Ustaz Hashim akan adakan kelas kuliah tajwid perdana sebulan sekali di masjid, fokus kepada tajwid sahaja. Bukunya tebal, RM45, tebal pada ni lagi lah, buku tajwid, dan dia berpandu kepada buku tajwid ni. Semua peserta akan beli, bukan buku 150 tak ada, sudah cetakan, tak ada cetak sekarang habis. Jadi kita akan pakai buku yang baru, tapi dia kurang sikit, satu buah sahaja, tapi tajuk sama aja. Dia yang sana dua buah, benda sama, cuma dia masuk dengan dalil-dalil ungkapan Arab lah. Ni tak ada, dia terus bincang tajwid saja, satu muka, ya, RM45. Jadi insya-Allah ya, jadi bila bincang Ustaz Hashim tu, dia akan fokus kepada tajwid. Jadi tuan-tuan bolehlah dia pergi, akan buat minggu kedua malam, hari Jumaat malam di masjid. Kita terbuka semua, siapa yang ingin membetulkan bacaan tajwid, sila hadir ke masjid pada minggu kedua setiap bulan, ya, hari Jumaat lepas maghrib, lebih kurang sejam saja, kan. InsyaAllah untuk kita mengimarahkan lagi Masjid Jami' An-Nur, tujuan besar, ya. Yang ketiga, pihak Masjid Jami' An-Nur, saya sebagai pengurusi kepada Biro Dakwah, kan, kita memang malu melihat kepada kehadiran masjid. Masjidnya besar, orangnya ramai, tapi satu baris tak sampai, kan. Jadi malulah. Jadi cara sekarang ni kita akan buat satu program roadshow. Kita akan turun ke setiap tempat, kawasan-kawasan KRT. Pertama, kita akan turun ke KRT Rembau Perdana pada 14 hari bulan.
Kemudian minggu depan tu 21 bulan KRT Indah Bayu lah, depan sikit tu, tepi Ures. Lebih kurang 20 buah lebih rumah. Yang ketiga kita ketua KRT sayang apa ni, depan sebelum masjid, depan masjid ni. Apa taman kecil tepi tempat budak Hindu punya tu. Apa nama? Bunga Raya, yang Bahar punya tu. Yang ketiga situ. Dan kita akan turun ke surau-surau pula. Kita akan menjemput semua ahli jemaah yang di bawah Masjid Jami' An-Nur ni, supaya sekali-sekala macam surau kita ni pun kita kena usaha jugalah. Ni pun ramai ni kan, tapi dalam ramai pun tak ramai lagi mengikut kapasiti yang ada di kawasan kita. Kita ada 800, yang hadir ni tak sampai 100 kan? Sampai tak lebih? Tak sampai? Tak sampai? 60? Maknanya tak sampailah kapasitinya dengan bilangan ramai. Jadi itulah pihak masjid dan surau kita gabung sama kan. Dan satu lagi kita meriahkan juga dengan aktiviti masjid. Jika ada, kita akan bincang dengan Pak Aid, kalau ada perdana diminta mana-mana surau dan di kawasan bawah di masjid off sehari. Tetapi masjid kena maklum awal lah, supaya semua fokus kepada masjid. Untuk kita nak buat rapat dalam hari-hari kebesaran lah, Maulid Rasul ke, Maal Hijrah ke, nuzul ke, apa Isra' Mi'raj ke, nuzul Quran ke, kita cuba nak memeriahkan. Dan pada umumnya tuan-tuan, sekarang ni kita melihat kepada Taman Temeloh Jaya sebagai pusat, contohlah yang terbaik sekarang ni kan. Dan ada lagi masjid-masjid lain, tapi untuk sekarang ni secara keseluruhannya masjid itulah sebagai panduan kepada warga Negeri Sembilan. Dan sekarang ni warga Negeri Sembilan setiap minggu ada pergi ke masjid ni kan. Jadi di sini kita cuba juga pihak Rembau ni nak ada satu benda yang boleh memanggil orang datang ke Rembau. Antaranya ialah akademik Quran. Kita akan tengok besok akademik Quran akan jadi pusat tumpuan di Rembau kan. Hari ni kita nampak lagi baru 100 orang. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin majlis bukan di masjid lagi lah. Masjid sambutan takrim Quran di Padang. Sebab apa? Sebab peserta lebih 1000 lebih. Sekarang ni baru 500, 200 penuh masjid. 300 masjid lagi, 400 masjid. Tapi ada 1000, mungkin kita akan imarahkan dia di Padang, supaya nak menunjukkan bahawa kehebatan Quran. Orang Rembau ni boleh baca Quran kan? Boleh baca Quran orang Rembau. Dan satu lagi saya melihat jugalah ya, ni untuk kebajikan kepada warga Rembau lah, khususnya Ihsaniyah kita kan. Kita dah lama baca Quran, betul kan? Saya tengok setiap hari nampak khatam tu dalam program khatam Quran kan. Tetapi kita tidak cuba melahirkan guru mengajar Quran, betul kan? Saya rasa 10 tahun Haji Mahmud ni lama baca Quran. Tapi bila kita lahir Haji Mahmud yang ada guru Quran? Betul tak? Mudah aja saya tengok sini. Haji Wahab ada tak Haji Wahab? Haji Hazul lah, Haji Hazul. Dulu lemah masa Arab. Lemah Quran. Saya tengok, saya baca masa tadarus dulu lah, lemah segi baca Quran. Tetapi bila kita bawa pergi dah, kita nak menaikkan mentauliah, bukan mentauliah lah, memang tauliah lah menyizabat sana. Tetapi kita nak menaikkan taraf dia supaya dia mampu menjadi guru. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, sekarang ni suruh Haji Mahmud, tak boleh, saya tak pandai tu. Cukup esei saja, saya tak boleh ngajar orang lain. Nak ngajar bini pun tak boleh. Tak boleh kan? Tak berani. Nak ngajar anak lagi tak berani semua. Jadi bini tak ada. Contohlah kan. Tetapi cuba kita bayangkan, kita ke akhir hayat ujung, apa kita nak menyumbang pada orang? Kalau tuan-tuan ada CJ, tauliah daripada Pak Mufti, tuan boleh mengajar. Kurang-kurang anak-anak sekeliling yang budak-budak ni. Sekarang ni kita fokus orang tua ni, nak lahirkan guru-guru dulu. Ramai lagi tak boleh baca Quran.
Kita bukan mengajar berbentuk ramai. Kita bentuk 6 orang saja cukup. Satu guru 6 orang. Satu guru, tapi budak tersebut ataupun orang tua tersebut mesti membayar duit sebagai tangguh hati kepada guru. Bukan percuma. Barulah kita dapat lahirkan ramai peserta-peserta. Sekarang ni tuan-tuan cara mudah kita lahir daripada dulu Haji Mukti, Haji Zaki, siapa lagi? Harry, Rusdi. Siapa lagi dalam ni? Dulu kita macam tak nampak kan? Haji Zaki bukan cala-cala orang, tu belajar tinggi. Tapi kita buat macam tak nampak. Tetapi apabila kita upgradekan dia, dapatkan dia CJ, dapat tauliah, dia rasa berani untuk ke depan. Dia rasa berani, aku yakin. Sebab bawah-bawah pula yakin tak memang sah dia dapat tauliah tu. Bukan main-main jalan biasa. Kan? Jadi begini kita nak supaya kaum ibu, kaum bapa sekurang-kurangnya tak boleh ngajar orang lain anak-anak kita. Dah tauliah dah ada ni, aku takkan cucu ni atuk dapat tauliah ni, mufti bagi ni. Mai atuk nak ajar. Jadi kurang-kurang di situ. Bolehlah kita pakai ketika kita berada di suasana penghujung hidup. Kita bukan sebagai penghujung hidup nak jadi orang bawah saja. Tak boleh lah. Bila tak ada suruh, aku jadi ketua lah, aku tak boleh ni. Jadi sampai bila kita nak suruh? Biar kita jadi, okey Haji Mahmud atau okey duduk bawah orang. Okey, 6 orang ni bawah aku nak uruskan ni. Contohlah tahun depan Haji Mahmud bawa kan. Boleh tu. Dia boleh sebab apa? Saya tengok di segi bacaan dalam grup tu ramai 30 lebih tu. Kalau yang ni dilahirkan betul 30 ni, dempak kawasan kita ni memang 30 dapat tauliah. Haji Mahmud tauliah, Haji Amin tauliah, Zaharin baru masuk ni, Zafrin dah berapa. Semua dapat tauliah. Dapatlah kita sama-sama menghibur. Dapat. Ni baru ni, dah kita juga dalam konsep baru ni masuk seorang guru tahfiz. Guru tahfiz kita masuk, anak murid saya juga mengajar di Pedas sekali. Kata datang kau masuklah kata. Nanti besok awak dah habis pengajian ni, awak kita beri tugas bagaimana nak mengurus kaum ibu nak menghafal Quran pula. Dalam bentuk yang betul-betul. Itu yang kita nak bawa dia. Biar ramai guru tahfiz masuk, dia kontrol dan menguruskan tentang cara menghafal Quran yang lebih tepat. Kita betul saya tak berani, tu kata dia tak berani kan. Tapi sebab kita bukan hafal Quran keseluruhan, hafal 2-3 juzuk aja, 2-3 ayat, 2-3 surah saja. Yang dia ni 30 juzuk hafal. Kita hafal 3 juzuk 30. Dia 30 juzuk, itu juzuk 30. Puan alhamdulillah. Juzuk 30 puan alhamdulillah. Tak dapat 30 juzuk kan. Jadi itulah di antara yang konsep yang kita nak bawa supaya pengimarahan berlaku di masjid dan juga di suara-suara sekitar ini, dan pembudayaan kepada pembacaan Quran. Sekarang ni pembacaan Quran sebagaimana budaya yang dijalankan di mana Johor kan. Johor setiap pagi Jumaat semua pusat pejabat mesti baca Quran. Tak kira lah sambil dia baca tadabbur sikit. Itulah di antara lah. Dia bukan tuan-tuan kalau dapat dia, mana sekarang ni agaknya tutup ni. Kita dah tutup, kita musim ketiga tahun depan pula. Kita akan pilih kan. Tapi tuan-tuan bacalah, baca Dr. Rashid masuk ni, alhamdulillah. Dr. Rashid, Zamrin masuk kepada peringkat murabbi terus. Habis 6 bulan terus pergi dapat tauliah. Dan guna pakai kepada kawasan kita ni insya-Allah ya. Kaum ibu pun ada, Ustazah Laila pun ada juga ikuti. Dan ada ramai lagi lah di kawasan kampung, kawasan kita ni yang masuk dalam program-program macam ni kan. Dan satu lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat kan, bukan berminat ni nak infak ni. Saya Sabtu ni nak pergi ke Mojo. Saya nak pergi ngaji Haji Rozak. Haji Rozak ada hal pula. Mak tak sihat. Jadi saya pergi seorang. Saya akan bawa duit, ada duit pada saya sikit dalam 20,000 kan untuk bangun ke kawasan. Tapi kalau tuan-tuan dia kita nak bayar, contoh ada simin ya, simin RM30 satu beg. Batu bata 50 sen satu batu bata. Tu perlu saja tu. Besi ada besi dia panjang mahal sikitlah. Lori pasir lebih kurang satu lori tu RM100 RM200 satu lori. Jadi kalau tuan-tuan nak niat mana-mana bolehlah bagi kan untuk menginfak dakwah kepada masyarakat yang sangat memerlukan bantuan lah. Sebab saya pergi tempat ni memang itulah. Pergi lagi walaupun badan kuat sihat, tapi
memandang dakwah itulah dakwah kan, sikit sebanyak yang kita boleh menyumbang di luar negara sebagai tempat kita lah. Bolehlah tuan-tuan boleh bagi hubungan saya pergi hari Sabtu ni, hari Sabtu pagi. Kalau nak bagi bolehlah. Nanti hari Khamis tu saya nak tukar dolar pula. Daripada ringgit kepada dolar, saya buat dolar untuk ke sana. Jadi itu sajalah ya. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh membantu untuk dakwah luar negara sikit-sikit apa dah kan. Sebenarnya duit tu tuan-tuan saya maklum teruslah. Duit saya buat lebih tu pertama sekali duit wakaf semasa saya buat kurban. Dan duit lebih kurban. Saya bawa berapa ekor bawah ni? 30 40 ekor bawah ni, duit lebih kurban 10,000. Setiap tahun macam tu lah. Kadang-kadang lebih 20,000. Tertaluk pada lembu. Itu daripada itulah mendapat membangun. Dapat 20,000 naik tapak. 20,000 naik tiang. 20,000 naik atas. 3 tahun siap. Macam tu dah sikit-sikit. Lakit saja wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.